Sebelum kita mulakan, marilah kita subscribe, like and share agar kita dapat berbagi manfaat kepada orang lain. Peperangan Mu'tah. Rasulullah SAW telah menghantar perutusan dakwah kepada pelbagai raja. Antaranya ialah perutusan yang dihantar kepada Raja Busra melalui Sayyidina Haris bin Umayy radhiyallahu an. Setibanya di Mu'tah, beliau telah dibunuh oleh Syurabil Ghasani yang merupakan salah seorang daripada pegawai besar Qaisar. Sesiapa pun tidak membenarkan pembunuhan ke atas mana-mana utusan. Rasulullah SAW begitu tertekan di atas peristiwa tersebut. Lalu baginda SAW menyediakan satu angkatan tentera yang mengandungi 3,000 orang. Baginda SAW telah melantik Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu an sebagai ketua kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya beliau syahid, maka Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an akan menjadi ketua, dan jika beliau juga syahid, maka Abdullah bin Rahawah radhiyallahu an akan menjadi ketua. Sekiranya beliau juga syahid, maka orang-orang Islam bolehlah melantik sesiapa yang mereka suka sebagai ketua. Seorang Yahudi yang mendengar perbualan itu berkata, ketiga-tiga mereka pasti akan syahid. Itulah maksud yang dibawa oleh kata-kata sedemikian daripada para nabi yang terdahulu. Rasulullah SAW telah membuat satu bendera putih dan telah menyerahkan bendera itu kepada Sayyidina Zaid radhiyallahu an. Baginda SAW sendiri telah keluar bersama satu kumpulan daripada mereka untuk mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Apabila orang-orang yang mengucapkan selamat jalan itu ingin pulang, mereka telah berdoa untuk para mujahid itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membawa kamu pulang dengan selamat bersama kejayaan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kamu daripada segala keburukan. Sayyidina Abdullah bin Rahawah radhiyallahu an telah membaca 3 rangkaian syair yang bermaksud, aku inginkan supaya dosa-dosaku diampunkan oleh Tuhanku, dan aku inginkan sebilah pedang yang akan memancukan darahku, ataupun satu tombak yang akan mengoyak keluarkan jantung dan tali perutku. Apabila orang-orang lalu di tepian kuburku, mereka akan berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk dan menjayakan kamu wahai pejuang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk dan menjayakan kamu wahai pejuang, sememangnya engkau diberi petunjuk dan kejayaan. Selepas itu, mereka pun berangkat. Apabila Syurabil mendapat tahu keberangkatan tentera-tentera Islam, dia telah bersedia untuk menentang bersama satu angkatan tentera yang berjumlah 100,000 orang. Apabila angkatan tentera Islam ini bergerak beberapa jarak, mereka mendapat berita pula bahawa Raja Rom, Qaisar sendiri sedang datang untuk menentang bersama 100,000 orang tentera lagi. Disebabkan berita itu, sebahagian para sahabat telah ragu-ragu sama ada mahu melawan kumpulan musuh yang begitu ramai ataupun terlebih dahulu memberitahu kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Rahawah radhiyallahu an berkata kepada mereka dengan suara yang lantang, wahai manusia, apakah yang sedang kamu lakukan? Apakah maksud kamu keluar ke sini? Maksud kamu ialah untuk syahid. Kita tidak pernah pun berperang dengan menggunakan kekuatan dan bilangan tentera yang ramai. Kita berperang untuk agama, dan dengan sebab agama inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan kita. Marilah ke hadapan. Salah satu daripada 2 kejayaan adalah pasti, sama ada syahid ataupun kemenangan. Mendengarkan keseruan itu, mereka semua telah bersemangat dan mara ke hadapan. Apabila tiba di Mu'tah, peperangan telah bermula. Sayyidina Zaid radhiyallahu an telah memegang bendera dan telah tiba di medan perang. Peperangan telah tercetus dengan dahsyatnya. Saudara lelaki Syurabil juga telah terbunuh dan kawannya telah melarikan diri, sementara Syurabil sendiri turut lari dan menyembunyikan diri dalam satu kubur. Dia telah menghantar utusan meminta bantuan daripada Qaisar. Qaisar telah menghantar lebih kurang 200,000 tentera lagi, dan peperangan terus berlaku dengan sengit. Sayyidina Zaid radhiyallahu an telah syahid. Maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu an pula memegang bendera, dan beliau sendiri telah memotong kaki kudanya supaya tidak terlintas di hatinya untuk pulang. Beliau telah membaca beberapa rangkap syair yang bermaksud, wahai manusia, betapa indahnya syurga dan betapa indah perhampiran kepadanya, betapa hebatnya syurga dan betapa sejuk airnya, dan telah tiba waktunya orang-orang kerajaan Rom diazab, dan wajib ke atasku untuk membunuh mereka.
Sambil membaca syair itu serta pedang yang terhunus di tangannya, beliau telah menyebur masuk ke dalam kumpulan orang-orang kafir itu. Oleh sebab beliau ialah ketua, maka bendera berada di tangannya. Pada mulanya, bendera itu berada di tangan kanan. Orang kafir telah memotong tangan kanannya supaya bendera itu jatuh. Dengan segera, beliau telah menyambar bendera itu dengan tangan kiri. Mereka telah memotong tangan kirinya juga. Maka beliau telah menahan bendera itu dengan dua lengannya serta menggigitnya kukuh dengan gigi. Seorang kafir telah datang dari belakang lalu menetaknya sehingga beliau terbelah dua, yang menyebabkan beliau terus jatuh. Pada masa itu, umurnya baru 33 tahun. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, selepas itu, apabila kami mengangkat mayat Sayyidina Ja'far radhiyallahu an daripada kalangan mayat-mayat, didapati 90 yang luka ada di bahagian hadapan badannya. Apabila Sayyidina Ja'far radhiyallahu an telah syahid, orang ramai telah memanggil Sayyidina Abdullah radhiyallahu an yang pada masa itu berada di satu penjuru sedang makan seketul daging. Selama 3 hari beliau tidak mendapat sesuatu untuk dimakan. Sebaik sahaja mendengar panggilan itu, beliau terus membaling ketulan daging tersebut. Beliau mengutuk dirinya sendiri, Ja'far telah syahid, sedangkan kamu wahai Abdullah masih sibuk dengan dunia. Beliau maju ke hadapan, mengambil bendera dan mula berperang. Jarinya telah tercedera dan jari itu tergantung-gantung di tangannya. Beliau telah menekan jari yang tergantung itu dengan kakinya, kemudian menarik tangannya sehingga jari itu terputus. Beliau kemudian membuang bahagian yang terputus itu, lalu maju ke hadapan. Dalam keadaan yang begitu dahsyat lagi tegang, beliau mula teragak-agak. Tiada lagi semangat dan tiada lagi kekuatan untuk melawan. Namun demikian, keraguan itu berlaku sekejap sahaja. Beliau telah berkata kepada dirinya sendiri, wahai hati, apa lagi yang engkau rindukan sehingga menyebabkan engkau teragak-agak? Adakah kerana isteri? Kalau begitu, untungnya talak 3. Adakah kerana hamba-hamba? Kalau begitu, mereka semua telah dibebaskan. Adakah kerana kebun? Kalau begitu, kebun disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu, beliau membaca beberapa rangkap syair yang terjemahannya seperti berikut. Wahai hati, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Sama ada engkau suka ataupun tidak suka. Engkau telah hidup dengan senang lenang begitu lama. Renunglah, engkau hanya daripada setitis mani. Lihatlah, orang-orang kafir datang menyebut orang-orang Islam. Apakah yang telah terjadi pada kamu sehingga kamu tidak lagi cinta kepada syurga? Sekiranya kamu tidak terbunuh pun, akhirnya kamu pasti mati jua. Selepas itu, beliau turun dari kuda. Sepupunya datang membawa seketul daging sambil berkata, makanlah sedikit. Tegakkan tulang belakangmu. Sudah beberapa hari engkau tidak makan. Beliau lalu mengambil daging tersebut. Dalam pada itu, kedengaran suara serangan dari suatu arah. Beliau terus membuang daging itu, mengambil pedang langsung menyerbu ke arah kumpulan musuh. Beliau terus menghayung pedangnya sehingga beliau gugur syahid. Keterangan daripada kisah ini adalah, inilah teladan yang terdapat daripada seluruh kehidupan para sahabat radhiyallahu an. Setiap kisah mereka memberi pengajaran kefanaan dunia dan kerinduan akhirat. Tidak usah ditanya tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Para tabi'in pun masih diwarnai dengan kehidupan yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in dan salafus salih. Kisah ini dipetik di dalam kitab Kisah Para Sahabat karya Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi.